Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Summa amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnia yang Tuhan telah kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan dengan itu kita sentiasa dirahmati oleh Allah. Masih lagi surah An-Nahl ayat 110. Summa inna rabbaka lilladheena hajaru min ba'di ma futinu summa jahadu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون
Sadaqallahul Azim, ayat 110. Kemudian, sesungguhnya Tuhanmu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang telah berhijrah sesudah mereka difitnahkan. 588. Orang-orang yang telah difitnahkan di sini, maksudnya segolongan orang-orang Islam yang telah ditindas oleh kaum kafir musyrik di Makkah, sehingga mereka terdorong melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan Islam. Kemudian mereka bertaubat dan berhijrah ke Madinah lalu berjuang menentang kaum kafir yang menceroboh serta sabar dalam peperangan. Maka mereka diampuni Allah dosa-dosa yang telah dilakukan semasa mereka di Mekah dahulu. Oleh kaum musyrikin, kemudian mereka berjihad serta bersabar sehingga Tuhanmu sesungguh-sungguhnya Tuhanmu sesudah mereka menderita dan bersabar dalam perjuangan adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. 111. Allah akan mengampunkan dosa-dosa mereka itu pada hari kiamat. Hari tiap-tiap diri datang membela dirinya semata-mata, dan tiap-tiap diri disempurnakan balasan apa yang telah dikerjakan, sama ada baik ataupun jahat, sedang mereka tidak akan dianiayai sedikit pun. 112. Dan berhubung dengan hal kaum yang kufur ingkar, Allah memberikan satu perumpamaan misalan. Sebuah negeri yang aman, damai dan tenteram, yang didatangi rezekinya yang mewah dari tiap-tiap tempat. Kemudian penduduknya kufur akan nikmat Allah itu. Maka Allah merasakan mereka dengan kelaparan dan ketakutan yang meliputi keseluruhannya disebabkan apa yang mereka telah lakukan. Dan demi sesungguhnya mereka pula telah datangi seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri. Lalu mereka mendustakannya. Maka mereka pun ditimpa azab sedang mereka berkeadaan zalim. 589. Demikianlah bandingan kaum kafir musyrik penduduk Makkah yang pernah hidup aman, damai dan makmur, tetapi tidak bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak mahu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan mereka sendiri. Akhirnya mereka ditimpa dan ditetapkan dan ditimpa dengan kelaparan kerana musim kemarau yang berlanjutan, dan tinggallah mereka dalam ketakutan terhadap kekuatan Islam yang berakhir di negeri Mekah dikuasai. Akhirnya negeri Mekah dikuasai oleh orang Islam. 114. Oleh itu makanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang yang beriman, dari apa yang telah dikurniakan Allah kepada kamu dari benda-benda yang halal lagi baik, dan bersyukurlah akan nikmat-nikmat Allah jika benar kamu hanya menyembahnya semata-mata. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan. Ayat 111. Itulah sedikit terjemahan daripada bahasa Al-Quran Karim kepada bahasa Melayu kita. Ayat ni sambungan lagi daripada ayat lepas, ayat 105, 106, 107, 108, 109, di mana ayat tersebut menceritakan kepada kita lagu mana kekufuran ini berlaku, lagu mana orang bertelagah dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tak seikut dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada di antara mereka, dia tahu dan dia rasa apa yang Nabi bawa ni adalah betul, tetapi oleh kerana kedegilan dia, takut jatuh standard dia lah dan sebagainya, mereka ni tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan macam-macam lah mereka. Dan mereka tak beriman ni, kalau tengok sebagai kesimpulannya, kerana beriman kepada agama Allah ini, dia ada disiplin dia, dia ada batasan dia. Bukan boleh buat semua perkara, dia bukan tak boleh buat semua perkara. Tapi oleh kerana mereka ni terlalu cinta ke dunia, nak duduk atas dunia ni lama, akhir sekali apabila royak akhirat, dia terus mati akhirat ni tak ada. Tak ada akhirat sebenarnya.
Jadi itulah punca utamanya. Mereka ini menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta pak dara dia sendiri pun menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhirnya mereka ni sudah dia ayat 109 itu sudah dia dengan perasaan khasirun, merasa rugi di akhirat kelak. Dan seseorang itu akan berasa rugi tak ada siapa ke akhirat, baru siapa ke sakaratul maut. Allah Ta'ala dah tunjuk kepada orang-orang yang dekat nak mati ni masa at-taraqi, nyawa duduk di tepi, duduk di lekung dah. Maka ketika tu Allah Ta'ala pamer semua segala perbuatan baik kita, segala perbuatan jahat kita, Allah Ta'ala pamer belakang. Maka situlah mula rasa nyesal, mula rasa tak puas hati. Akhir sekali minta dengan Allah Ta'ala supaya dipanjangkan umur sikit. Panjang umur tu kalau sikit benar agak, dah sedekah dulu. Kalau panjang umur tu lama sikit, nak jadi orang yang paling jauh daripada orang lain, ataupun nak jadi jauh daripada hak skala-skala. Ayat malam ni pula, ayat 110. Summa inna rabbaka lilladzina hajaru. Ni saat ni cerita bagi orang kafir Quraisy, orang musyrik, orang munafik dan sebagainya. Ada pun orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berhijrah daripada Makkah ke Habasyah. Orang yang berhijrah daripada Makkah ke Madinatul Munawwarah. Dulu nama dia Yasrib. Lepas tu baru nama Madinatul Munawwarah. Madinah ni makna bandar, Munawwarah bercahaya. Cahaya ketika tu bukan ada lampu elektrik, bukan. Tak ada lampu elektrik ketika tu. Bercahaya ni dengan cahaya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama hijrah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Habasyah, ni Ethiopia. Tapi Nabi sendiri tak pergi hijrah ke situ. Nabi sempat ataupun dia pergi ke Taif saja. Lebih kurang 70 orang pergi hijrah situ, tapi tidak mendapat tempat, akhir sekali balik semula. Panjanglah cerita dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk hijrah ke Madinatul Munawwarah. Jadi kita kena ingat tu, Nabi hijrah ni di atas perintah, atas suruhan Allah Ta'ala. Bukan lajiin, bukan pelarian, jangan-jangan tukar. Benda kalau tengok kepada sifat serupa, sama-sama tinggal Mekah. Hak ni tinggal Mekah, hak ni tinggal negara. Hak tinggal negara ke panggil pelarian, hak tinggal Mekah ke Madinah bukan pelarian. Ini adalah suatu arahan Allah Subhanahu wa taala. Dia Tuhan roh ni dia tak jadi pelarian apa? Sebab pelarian-pelarian ni daripada tanah kita pergi cari tanah orang. Enggak mana tanah orang lain daripada tanah Tuhannya. Mekah tanah Tuhan, Madinah tanah Tuhan. Apa pelarian apanya? Tapi waktu tak apa pandai tu dia jadi gitu. Dalam bab itulah bab lain boleh jadi pandai. Tapi ada juga orang panggil semakan juga. Orang panggil apa? Terpengaruh. Janganlah kita belajar ilmu. Orang nak kecek biar dia lah. Kita nak pakai kita ni biar kita faham. Laji'un tu gabriya, hajirun tu gabriya. Sini jelas ayat 110 ni Allah Ta'ala puji orang berhijrah. Orang berhijrah ni orang yang kena zalim di Mekah. Padahalnya orang masuk Islam ko, hak je ngajak Islam Nabi Muhammad ko, tak buat zalim ko orang. Tak ada lah Nabi Muhammad masuk Islam ni pergi kata orang tu kata orang ni. Contoh lagi kata mak ayah dia, ambil anak dia supaya Islam. Bukanlah gitu. Dakwah Rasulullah bukanlah gitu. Walaupun ada orang kafir kata dakwah ni cara mata pedal, tu dia kata ya. Hakikat sebenar bukan. Dia ada step-step dia. Royak. Lagipun agama ni start daripada Nabi Muhammad. Siapa kalau ni pun la ikrah fid din, tak ada pasal. Kita royak nak masuk Islam. Ajak masuk Islam. Nak masuk. Tak sudahlah nak lagu mana. Tak ada masa kita boleh paksa. Sebab kalau kita paksa pun dia tak jadi. Nak paksa lagu mana? Kepercayaan. Nak paksa makan tu payah. Usah kalau nak paksa kepercayaan. Nak paksa makan. Wah, dah tak boleh makan. Buat lagu mana? Ni nak suruh cahaya. Mau kena cahaya akan ada. Dia tak boleh cahaya. Buat lagu mana? Tak boleh buat mana. Jadi sebab itulah agama ni tidak ada paksaan. Cuma dia masuk Islam, seolah-olah ada paksaan. Dia ada cara-cara dia. Bila masuk Islam, boleh buat gini, tak boleh buat gini. Dia ada lah cara-cara dia. Jadi Tuhan sebut, summa inna rabbaka lilladzina hajaru. Adapun Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang berhijrah.
Min ba'di ma futinu summa jahadu. Dia sebut sini selepas difitnah. Maksud fitnah sini bukan perkataan. Ni perbuatan. Selepas sahabat-sahabat ni kena katak, kena gapo. Saya tengok keluarga Ammar bin Yasir. Lagu mana diseksa? Bini dia sendiri. Nama tak lupa belakang nama. Ada riwayat kata dia tambak kaki kanan, tambak kaki kuda, kaki utara ke kuda, tambak kaki kiri, dua ekor tu tarik, soyak rabuk paha. Allah. Betapa jahat, zalimnya orang kafir. Masa tu, bila ni, lebih kurang juga tu. Kat-kat juga. Ni nak sebut fitan. Benda tu fitnah. Sebab apa Tuhan kata fitnah? Sebab benda tu benda tak betul. Fitnah ni benda tak betul lah. Kalau benda betul, tak panggil fitnah. Orang panggil ngopak. Satu sudut, satu benda panggil ngopak. Dia letak, keluarga Ammar bin Yasir tu, letak tengah panah dah sekali, letak batu tapuk pula. Ini nak royak lakon. Hatta sehingga demoni ni terpaksa kena kata sebagaimana dia suruh. Terpaksa kena kata Tuhan tak ada. Kau kata, mu nak kata Tuhan tak ada. Kata. Nak kata mati Muhammad ni salah. Kata. Kata tu salah sebenarnya. Tapi kesalahan tu diampun. Ayat lepas ni saya sebut, aku apalah. Sebab apa? Dia terpaksa. Dia bukan sengaja nak kata. Tak boleh kita kata, oh kalau kau buat masa tu, tak kata begitu. Tak boleh buat kata lagu tu. Jangan. Orang dulu ni ke email dia. Ma futinu selepas difitnah, summa jahadu. Kemudian mereka ni, selepas difitnah, kemudian mereka ni berjihad. Jahadu wa sabaru. Jihad ni sebenarnya bersungguh. Satu masa dulu tak disebut macam jihad ni, marah demo. Sebab kalau bunyi jihad, perang. Jihad, kelewat. Jihad, bedih. Jadi nampak gitu? Ya bukan. Jahada yujahidu ni maksudnya sungguh. Jihad dalam semaya, semaya sungguh. Jihad dalam puasa, puasa sungguh. Jihad dalam hijau, hijau sungguh. Sungguh. Jahada yujahidu tu makna sungguh. Jahada yajhadu pun boleh, jahada yujahidu. Tapi bakrak kena betul juga. Jahada bersungguh. Tapi kalau jahada, bilha, jahada. Jahada makna mundur haka. Sebab tu baca Quran, kena betul makrak. Nama tempat jahada, kita kata jahada. Tempat jahada, kata jahada. Dia beza. Itu bahasa Arab. Mereka ni bersungguh. Wasabaru. Mereka ni sungguh berpindah. Orang dulu sungguh tak sungguh pindah. Sabar tak sabar dia kena cari masa nak pindah. Dia bukan boleh pergi beli jaket bas, beli jaket kereta api. Dia pergi jalan kaki, bawa bekalan sekat-sekat horok bawa lah. Takkan nak kandar dua kenarai. Kenal kenarai nama dia. Orang kata kenal kenarai. Kenarai, coking, kan bagi nama dia. Zaman dulu. Sikit je bawa. Tengok masa pula. 12 hari Allah kata. Ataupun jika tengah hari diri. Biasa tengah hari diri pukul 1, pukul 2 ni. Orang Arab dia tidur. Ketika tu berjalan. Pak kalau tidak perlu. Benda-benda lagu ni perlu kepada kesabaran yang tinggi. Perlu kepada mujahadah yang tinggi. Mujahadah lagu mana? Mujahadah rela tinggal belakang-belakang Mekah. Semata-mata nak ikut perjuangan Rasulullah SAW. Dan mereka ni yakin. Pergi Madinah jaya. Dia buat lagu mana tu? Keyakinan tu bubuh dalam hati dia ni. Tinggal harta, tinggal ayah itik, lembu kubah, kedai, tinggal belakang. Dia boleh jamin pergi sana, boleh. Lagu mana penjaminnya dia? Tak ada orang jamin. Tapi jaminnya siapa dia? Keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Serupalah ketika Nabi Ibrahim mari atas Siti Hajar dengan Ismail di Kaabah, di Kaabah lan itu, dia tinggal kelik. Bukan sekat Nabi Ibrahim berkeyakinan penuh. Siti Hajar pun keyakinan penuh. Tu laki tinggal pergilah mu nak pergi mana pun. Aku mesti Tuhan jaga. Sebab ni adalah amrullah, perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang Tuhan jaga sekali. Lagu mana keyakinan kita lah ni? PKP 45 bulan ni kenalin lah nama. PKP sama lagi sodah lah. Hak buka kedai tak buka kedai kita lah. Hak kerja jual kain tak jual kain lah. Hak kerja bawah tu tak kerja tak boleh makan lah kita.
Nilon ni dengan keadaan elon ni. Zaman dulu lagu mana tu? Pas jalan pula tengah jalan tak tahu lagi lagu mana. Salah-salah dia kau kape kurih mati tengah jalan. Cuma ramai-ramai orang hijrah tu ada seorang kecil berani dia. Berani jawab mulut Sayyidina Umar. Sayyidina Umar jalan-jalan jumpa kecil tu. Oh, dia jawab cik nak pergi mana? Nak pergi mana? Aku nak pergi mana? Nak pergi di Yasrib nak hijrah. Sebab apa? Allah duduk sini, ada orang sepomu, kenapa ni? Yang berani jawab gitu. Orang tu dia tunggu tu lelaki dia pergi mana. Umar pun dengar. Umar dengar kata itu dia dengar. Dia kata aku bahasa heran. Pasal lagi napa tu tapi dia dengar. Aku bahasa heran. Gapa dia agama Nabi Muhammad bawa ni? Benda lagu mana? Siapa orang semua ni? Nak pergi pindah juga dia berani berlawan aku. Apa dia berani saya nak mati ke tu? Mati semua ni berani. Mana mesti ada sesuatu pengharapan dia tu. Berlalu begitu. Tu lelaki dia pun kelik mari. Dia berjaya, saat ni Umar lalu ni. Lepas tu, dia tanya kau apa? Tanya nak gimana? Lepas tu, mau jawab kan? Kau jawab kata, mah duduk sini. Kau jahat pamu ni. Kata berani pun jawab gitu. Tapi dia jawab dengan penuh keyakinan. Umar tak kata apa. Siapa Umar tu, nak boleh hidayah dengan dia. Lepas pada tu Umar cari, boleh hidayah masuk Islam. Ni nak ya kesungguhan dan kesabaran. Sebab itulah kalau kita kecek bab muhajirin ansar ni, memang orang muhajirin ada tempat di sisi Allah Ta'ala, orang ansar pada tempat di sisi Allah SWT. Orang yang paling dimuliakan, paling dikagumi. Kerana mujahadah dia, kerana kesabaran dia. Inna rabbaka min ba'diha la ghafurur rahim. Tuhan kata memanglah Tuhan ni ghafur, suka memberi kemaafan. Keampunan rahim, sayang kepada manusia, sayang kepada kita. Memanglah saya Tuhan kepada kita ni jauh lebih lipat ganda, lebih daripada saya kita kepada dia. Jadi saya kita lebih, kita yang tak berasanya. Jadi sebanyak mana dosa, kesilapan yang berlaku sebelum hijrah, Allah SWT apa berlaku? Tak ada, kosong, zero. Pergi ke Madinah tu, memula penghidupan baru, dapat nikmat Allah SWT. Ayat 111, Tuhan cerita. Yauma ta'ti fi kulli nafsin, tu cerita di akhirat ni. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Allah akan mengampunkan dosa-dosa mereka itu. Tuhan janji dah, puak-puak hijrah muhajirin ni, Tuhan akan hapus segala kesalahan dia, besar kecil Tuhan akan hapus belaka kerana kesabaran dia, mujahadah dia, niat dia yang betul untuk ikut Nabi Muhammad SAW. Dan ada ramai-ramai tu ada niat tak apa betul. Ada niat nak ikut tunai dia berhijrah. Maka Nabi pun ayat lah innamal a'malu binniat panjang itu. Nabi kata faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa-siapa hijrah kerana Allah dan Rasul, dia akan dapat Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tapi kalau orang itu niat ke arah keduniaan, niat nak ke arah Cina, maka hijrah dia mengikut apa yang dia niat. Tuhan tak kata hijrah dia tu mengikut nak dunia, nak apa-apa. Tak. Sebab nak ayatnya banyak lagi lepas pada tunya. Contoh-contoh. Dia akan hijrah dia tu, apa bolehnya? Boleh sebagaimana dia niat. Jadi mereka ni niat betul. Maka Allah Ta'ala kata, Tuhan bagi keampunan. Bila? Di akhirat pula, pada hari kiamat nanti, hari tiap-tiap. Hari kiamat diulah sini. Hari kiamat sendiri ni nama dia tak silap ingat ada 12. Yaumul qiyamah, yaumul akhirah, az-zalzalah, al-qari'ah, al-waqi'ah, macam-macam lagi ada. Dan dia ulah semua. Setiap mari berkaitan hari kiamat ke, mari waqi'ah ke, mari qari'ah ke, dia sebut semua maksud dia. Sini tu sebutnya hari kiamat, hari lagu mana? Hari tiap-tiap apa tu? Hari tiap-tiap diri datang membela diri semata-mata. Hari akhirat kelak ni, hari akhirat hari lagu mana? Hari yang orang tak cara kat orang. Hari orang yang memang seperti sebut lah ni lah. Hari kita jaga kita. Lah ni PKP, dia ada hashtag dia, kita jaga kita. Tapi dia tak kata saya jaga saya.
Nak suruh amal sikit. Kita jaga kita. Hari akhirat, saya jaga saya. Bukan kita jaga kita. Sebab esok-esok tak ada siapa boleh tolong siapa. Mak ayah anak lari lah bukan belakang. Lari nak selamat diri. Lari daripada tok lelaki, takut tok lelaki minta tolong dia. Lari kepada bini, takut bini minta tolong dia. Lari daripada tok guru, takut tok guru minta tolong dia. Lari ke anak murid, takut anak murid minta tolong dia. Sebut banyak Al-Quran. Yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Semua tu yughni. Lagu mana aku duk fikir dia masing-masing. Selamat ke tidak, selamat ke tidak. Duk fikir tu. Sebab tu ketika kita tanya, ya Rasulullah, tak malu ke kita esok-esok? Tuhan bakit-bakit esok-esok setelah tiupan sangkakala yang kedua, seolah-olah suara tu masuk ke tubuh badan kita, ia timbul, ia terjadi daripada tulang sulbi tu, maka masuk dalam rongga tubuh kita pun akan jadi ada roh. Apabila ada roh, dia akan bangun, cokok-cokok bangun cara belakang, tak ada piyah, tak ada baju, tak ada kain, tak ada bagai ability. Tak istiasional orang muda lagi, masa Rasulullah muda dia. Ya Rasulullah, tak malu lah kita ni. Nabi kata tak ada malu ke apa. Hari tu orang tak ada cakap masalah siapa. Tak ada nak. Memeh esok-esok ni, mata lengok langit belakang. Bukan ayat Tuhan duduk langit. Nak buat orang, takkan nak Tuhan bawah gitu. Lengok langit belakang, minta. Nak minta tolong. Tak paling kiri kanan, tak cara lengok langit belakang. Apabila lengok langit, tak nampak lah yang bagai pun. Nampak ke apa? Nak wayaknya, tak ada orang cara ke orang. Hari itu, kullu nafsin, tu jadilu an nafsiha. Duduk cara kau nak selamat diri masing-masing. Waktu wafat kullu nafsin, datang membela diri semata-mata, dan tiap-tiap diri disempurnakan balasan. Dan Tuhan rakyat dah. Tak apalah untuk diri masing-masing pun, kerana esok Tuhan akan bagi ganjaran dan balasan setimpal dengan apa yang dia buat. Man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebesar zarah kebaikan ada tercatat. Sebesar zarah keburukan ada tercatat. Tuhan catat belakang, kemudian Tuhan timbang. Ada mizan esok. Ada dating esok. Lagu mana dating besar mana tu kerja Tuhan. Dulu kita duduk bayar, Tuhan kata ada dating. Lagu mana nak timbang amal kita banyak ni. Ya kejahatan kau buat lagu mana. Tapi sehari makin hari, teknologi yang kita nampak lah ni, rupa-rupanya mudah benar bagi Tuhan. Tak ingat mula kalau bila macam lagu mana, 100 gundasa. 200 gundasa. Anak-anak nak ambil hak gunda, jangan lagi. Nanti mak tak ingat. Sudah belakang tu, barulah ambil gunda. Ni kejual. Lama-lama, orang timbang, pakai kaki. Lama-lama, pakai kilo. Lama-lama lagi, pakai geletak ya. Lama-lama lagi, scan je. Sikit lagi tahu lagu mana. Timbang belakang. Akhirat kelak, tak tahu lagu mana. Tuhan sebut, innallaha sari'ul hisab. Tuhan kata cepat aku kira esok. Tak bimbang lah. Mulakan kita duduk beratur panjang di supermarket nak beli. Dan ni panjang juga. Nak ramai ke beli. Esok tak ada beratur-beratur cepat Tuhan kira. Supaya suhu-suhu. Dulu suhu kan, dah tak buat tiap. Mari orang lain tak buat tiap dah pula. Boleh kira, tak dalam mulut. Tubik, berapa Fahrenheit. Mari orang lain begitu pula. Dan ni tak becek. 36.5. Cek 37.5. Klik mana. Dah gitu. Mula ni. Tuhan esok dah sari'ul hisab. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan kata, aku akan bagi balasan kau, ganjaran kau mengikut gapo kita buat atas dunia. Sebab tu kita duduk atas dunia learning kita duduk atas dunia ni, jangan buat duduk akhirat lagi. Learning lah kita nak buat amal ibadat. Maksud amal ibadat ni, masa ni lah kita nak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam gapo jenis, dalam bentuk sekalipun.
Sudut makan minum kita, mesti kita abdi diri kepada Allah. Kerja buat kita, abdi diri kepada Allah. Semaya, puasa, baca Quran. Itu memanglah. Benda tu orang panggil ibadat khusus ya. Tak ada kata benda ni tidak ibadat. Cuma kadang-kadang tak jadi ibadat juga. Contoh, tidak ikhlas baca Quran. Tidak jadi ibadat. Sedekah banyak dah. Tak ikhlas. Tak jadi ibadat. Tapi bila kita faham, segala aktiviti kita, kalau kita buat sehari-hari daripada pagi sampai kelak sampai esok pula, semua dia ada hitam putih. Kalau tidak ditulis oleh murakib, akan ditulis oleh hati. Dia tak ada dalam tulis saja. Hatta kita tidur. Kita kelik tidur rumah malam ni, Isa kita maya jemaah. Esok ni lagi maya subuh jemaah. Dia lagi maya subuh jemaah. Tuhan suruh malaikat tulis. Dia ni duduk semaya sunat. Start daripada ngorek sampai bel subuh. Ya kita tidur. Itu nak ayat sebab tu Ustaz nak sebut. Bila masuk malaikat rakib hati duduk dia. Dia tak ada duduk dia. Hijau macam dia. Kemudian kita sebut wahum la yuzlamun. Dan kita tak sabi lah. Nama kita kata rusnya. Nama Tuhan lupa aku buat kebaikan. Supaya pejabat kita. Kalau kita jadi cikgu. Aku buat kerja pas gelap. Pengetua klik awal. Kita tengok aku kerja kak. Kita kerja pas gelap nak hari. Pengetua klik awal nak hari. Apabila pengetua tahu? Tu pengetua kita. Tapi kalau Tuhan, bukan lagu tu. Tuhan tahu belakang-belakang. Tak sampai la yuzlamun. Tidak akan dianyanyai. Tidak akan dizalimi. Tak ada sifat zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan nak zalim buat gapo dia belakang. Orang lah ni buat zalim kat itu, buat zalim kat orang ni. Nak suruh boleh dia. Nak suruh boleh dia ya buat zalim kat orangnya. Tuhan ni hak dia dah. Nak zalim kat dia. Itu logik cara kita mikirnya. Tuhan pun bagi contoh. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ta'tiha rizqaha ragadan min kulli makanin. Tuhan kata ada satu negeri, satu negara. Tuhan bagi contoh. Tempat dia tu aman damai. Rezeki melimpah ruah. Rezeki dek ke ulu hilir naik jatuh ada rezeki belakang. Ini dia bagi contoh kata setengah mufassirin. Contoh negeri Mekah sendirilah. Negeri Mekah ni kalau kira di segi nan tak ada karabuk dia. Sebab-sebab kalau kita gelon ni ada pohon khemar. Pohon khemar tu kita heran dah. Pohon khemar duk jojo tu jalan. Dia punya sesuatu ni. Dia ambil air mana yang boleh hidup. Yang kita sana rumah kita lepas jiru haram apa kerah khemar dah. Pak dia jiru masa mana ada dah nampak jiru. Tapi tak okey kau jiru apa pohon bahasa semua. Tapi nak ayatnya khijab Allah Ta'ala. Lepas kepada berkat daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Tuhan bagi rezeki melimpah ruah tempat dia. Jadi Tuhan berayat cerita, Mekah ni satu tempat yang aman damai. Bukan saja rezeki banyak, aman damai. Kalau rezeki banyak, ramai orang curi, tak jadi juga. Rezeki banyak, aman damai. Tuhan bagi kelebihan kepada orang Mekah. Tapi fakafarat mereka ni mengkufuri bi an'amillah nikmat Allah Ta'ala. Maksudnya mereka ni tidak pandai menghargai nikmat Allah Ta'ala. Sepatutnya mereka ni beriman kepada Allah. Sepatutnya seluruh masyarakat Mekah tu beriman kepada Allah. Tengok kalau diberi rezeki yang melimpah ruah, walau pohon pun tak ada sepohon abu. Tumbuh-tumbuhan pun tidak banyak, tapi rezeki Allah Ta'ala datang. Sebab Nabi Ibrahim minta minas samarat, ya Allah muwarilah buah-buah sini. Dia tak suruh bagi pohon-pohon. Nabi Ibrahim tidak doa, ya Allah, mu tumbuhlah pohon naka, pohonnya, pohon tak ayat gitu. Nabi Ibrahim doa minas samarat man amana billahi minhum wal yawmil akhir. Bagi buah-buah. Sebab itulah Mekah ni semua buah memang ada belaka. Hak pak kita tak ada, dia ada. Hak pak kita ada, saya kira. Gapo hak pak kita ada? Wah jering ada juga. Wah peta ada. Wah kedah ada. Budu saya kira lah. Bukan buah budu. Ada belaka. Itu barakah. Tapi selepas mereka ni mengkufuri Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu masa Allah Ta'ala beri ujian kepada mereka. Beri ibtilak kepada mereka. Gapo dia? Lapar. Sebab apa lapar? Rezeki tidak mari. Buah-buah tak ada. Tuhan stok mata. Pandailah Tuhan stoknya. Kalau cerita Nabi Musa, kalau cerita Nabi Yusuf di Mesir tu, Allah Ta'ala beri kemarah 7 tahun. Beri nanai 7 tahun molek, sipai segala hasil tanaman, gandu-gandu,
Kemudian 7 tahun Tuhan bagi kemara. Lepas 7 tahun tu baru subuh balik. Itu ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di Mekah pernah satu masa Allah Taala bagi lapar dia ni. Jadi mereka ni nak buat apa? Sebab itulah bala Allah Subhanahu Wa Taala kita kena beringat. Sebab apa sebab orang bala tu? Nak panggil bala pun boleh, nak panggil ibtila pun boleh. Hak sebenarnya fa'azaqahallahu libasal ju'. Tuhan guna perkataan Tuhan merasakan mereka libasal ju', pakaian lapar. Nak oyaknya lapar jadi pakaian dia, nak oyak tak lapar lah. Lapar dan rasa takut. Lapar sekali, pas takut pula. Takut pokok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Madinah ni, mari serai pula. Takut ambil kesempatan menangguk di ikruh kawan. Mari serai pula. Jadi dua perkara. Takut lapar dah sekali. Takut lapar berpanjangan. Takut orang mari serai, macam-macam ketakutan. Siapa buat tu? Allah Taala. Tuhan yang boleh bagi takut kat orang. Jadi kita kena yakin. Sebab itulah dalam peperangan Allah Taala sebut. Sebelum Nabi Muhammad pergi perang 3 bulan tu, perasaan ra'bu, takut di hati orang kafir tu ada dah. Rasa dah takut. Lalu dia ditukar ke kita. Kita pula rasa takut kepada orang kafir. Kita minta Tuhan lah. Biar tukar semula hati kita ni. Balik semula hati kita ni. Biar orang kafir takut kita. Kita tak takut kepada orang kafir. Takut zaman dulu. Cara zaman dulu. Takut zaman dulu ni. Dia kata tak takut. Cuma gini lah Ustaz. Ekonomi ni. Duduk pergi ke orang kafir. Orang kafir. Gini. Lagi Ustaz seorang kat Allah. Pegang lah. Kita pegang Allah Ta'ala. Kita pegang surah Al-A'raf ayat 96. Muka surah bawah. Sana 3 kan. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ bukan. لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاوَاتِ. Pegang hak tu. InsyaAllah boleh. Jadi sini Tuhan kata, aku akan rasakan kepada mereka. Aku telah rasakan kepada mereka tu al-ju', rasa lapar dan takut. Bima kanu yas'aun. Tuhan buat gitu tu bukan saja-saja. Tapi sebagai balasan. Nak kata balasan ke atau nak kata ujian ke ikut gila. Tapi yang pentingnya supaya orang tu insaf. Rasa gerung kepada Khalik. Rasa gerung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan duduk jalan atas muka bumi Tuhan ni buat semua tak ada tu buat. Buat semua bumi kita ya. Mata gerai nama kita, kita berlaku agak. Soho lah. Soho gerai nama kita tu gerai tanah je. Hak gerai angin, gerai tari, gerai bulan, gerai apa kita. Langit kita. Dah. Bumi cuma nama jaga kita. Mati tak? Boleh kita? Kenalnya kot sebut mati. Hari ni seorang mati wakaf baru. Baru 3 hari malam. Kami seorang mati. Malam makan 3 hari. Mati pula seorang hari ni. Allah kena dengar ke mati tu. Wasa kenalin kat Allah ni. Tapi wasa lambat lagi buat kita tak. Agak-agaknya lambat tu untuk kita nak tambah keimanan. Tambah pengabdian. Bima kanu yas'aun. Jadi sebagai balasan Allah Ta'ala begitu tu, gapo orang tu buat. Orang kampung tu buat gapo semua. Orang negara tu buat gapo, Allah bagi balasan. Kita sendiri pun kita kena faham hari COVID-19. Jangan kita rasa, biasa tak? Satu dunia international ni nyakit ni. Jangan main biasa lagu tu. Hari ni 25 orang tak? 9 import kau 13 import. Hari ni. 20 lebih hari ni. Kita duduk main, beres dah, sesar dah. Sasah seru ya jarok lah. Buat-buat lah ni. Pakoh-pakoh ke biar merah-merah. Kita berasa. Kabar 20 orang, 30 orang. Jadi kita masih lagi kena beringat. Dalam keadaan beringat. Tapi beringat-beringat tu pun, gitulah. Dia tu nak uji juga. Beringat-beringat pun kena juga. Tapi tak apalah kita ni beringat. Jadi kita biar faham. Bala Tuhan bagi, ibtilah Tuhan bagi itu bima kasabu, bima sana'u adalah ekoran daripada apa kita buat, kesalahan-kesalahan. Dan Tuhan buat lagu ni supaya orang itu boleh insaf. Tuhan bagi bala besar, supaya kaum Nabi Lut, supaya kaum Nabi Ad, supaya kaum Nabi Hud, kaum Ad, kaum Samud, tak ada tabak dah. Tapi mari macam kita learning kawan semua ni, ada lagi masa untuk kita insafkan diri kita, insafkan diri anak-anak kita supaya kita ni sentiasa mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Insaf lagu mana? Tengok gapo tu suruh buat, gapo tu larang tinggal tu sebenarnya. Wala qarja'ahum rasulun ayat 113
dan demi sesungguhnya mereka pula telah datangi. Ini cerita cara Tuhan nak berikan insafian ni, Tuhan wari atas satu kaum tu, satu umat tu dengan Nabi dari kalangan mereka sendiri, insya-Allah. Sama semula. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وعلمنا الحكمة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.